kali ni topik yang lebih serius. Atta Koma akan sembang tim Harimau Malaya. Betul-betul tim Malaysia ke ataupun sekadar pilihan Tan Cheng Ho? Zul Mokhtar, saya Mohsen Mokhtar. Hari ini kami bersama lagi. Kita akan berhadapan dengan UAE, Vietnam dan berharap supaya kita masih ada peluang waktu kita lawan dengan Thailand. Sebelum ni kita kalah 2 perlawanan persahabatan lawan Kuwait dan Bahrain. Betul ke player yang Tan Cheng Ho bawa ni? Tan Cheng Ho, pada saya, pendapat personal, dia pilihan dia, bukan pilihan terbaik Malaysia ikut semasa. Itu saya punya pendapat. Okey. Jadi baru-baru ni ada hangat diperkatakan dekat media sosial, dekat YouTube, dekat podcast, dekat arena juga tentang minit permainan. Jadi yang lu maksudkan baru kejap ni lu cakap tentang pemilihan Tan Cheng Ho ni ikut suka dia tu, ada kaitan dengan minit permainan ke macam mana? In professional modern football, minit permainan adalah segala-galanya. Minit permainan adalah segala-galanya. Engkau star, engkau pergi duduk bangku simpanan, kau terpaksa lupakan international punya game. Itu memang satu dunia praktikkan benda tu, tetapi kenapa bukan di Malaysia? Okey, bercakap tentang minit permainan, kita ada daripada 26 orang ni, kita ada separuh. Itu pun sebelum Cools masuk, lebih daripada separuh player daripada JDT. Kemudian yang main hari tu, kesebelasan yang main hari tu, kita ada 8 daripada 11 orang JDT. Dan bercakap tentang minit permainan, diorang ni memang majoritinya tidak bermain di JDT tapi bermain di kesebelasan utama Malaysia. Apa cerita? Okey, kita susah nak komen pasal ramai orang yang melevelkan star adalah pemain kebangsaan. Tapi pada saya adalah integriti kepada coach tu sebenarnya yang paling penting. Kenapa keluar macam tu? Main player utama di Liga baru melayakkan dia untuk main di peringkat kebangsaan. Okey, kita tengok 2 game lawan Kuwait, lawan Bahrain. Lawan Kuwait, first half, selamba je Malaysia boleh main. Memang boleh main. Boleh kontrol game. Berulang semula pada Bahrain. Bahrain first half rasa macam hebatnya. Tapi kenapa kita cakap minit bermain ni akan merangkumi segala-galanya? Kerana minit bermain akan efek pada kita punya fitness. Impact pada kita punya pressure in game. Bila dia dah biasa pressure in game, dia boleh bermain 90 minit. Tapi apa yang berlaku pada tim Malaysia, semua main bagus tapi tak boleh main 90 minit. Itu kenapa, sebab kenapa minit bermain tu sangat-sangat penting. Tak boleh dinafikan. Okey, kita ada top striker kita hari itu yang main lawan Bahrain, Syafiq Ahmad, yang memang main pun boleh kira dengan jari aja, beberapa minit aja yang main dengan JDT sebab dia akan duduk di bawah penyaring kedua terbanyak Liga kita sekarang, Bergson dan Silva. Masuk pun, kalau masuk pun minit 85, minit 83 macam tu, boleh berlari-berlari sikit. Sumareh pun bukan kesebelasan utama juga kalau diikutkan betul-betul di JDT. Syamir Kuti Abah pun bukan pemain utama yang main 90 minit penuh di JDT. Aidil pun kadang-kadang tak main. Yang betul-betul dalam skuad Malaysia yang main 90 minit berulang kali di JDT memang betul-betul Matthew Davis, Corbin Ong, Farizal Marlias. Cuma kadang-kadang Farizal Marlias tengok kalau game cup Haziq Nazli akan main. Jadi 3 orang maknanya kita ni main skuad Malaysia dengan pemain reserve di kelab ke macam mana ni? Itu sebenarnya yang berlaku. Saya ingat lagi waktu tak silap World Cup tahun 98,
dengan dua World Cup tahun 2002. Jurulatih England pernah buat kenyataan akhbar yang menyatakan pada semua kelab-kelab, sekiranya player-player ni rebut tempat di kelab untuk mendapat wakil England untuk pergi ke World Cup. Jurulatih kebangsaan berani keluarkan kenyataan tu. Sebab tu perbincangan kita adalah tim ni sebenarnya tim kebangsaan ke tim Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho tak peduli pun player dia main ke tak main ke, senarai nama dia dah memang ada. So tak penting liga ni jalan ke tak jalan ke, senarai nama dia tetap sama. Kita berulang benda ni dah lama, daripada zaman Raja Gopal lagi. Fakri Syarani tak main, tak pernah skor gol, tapi dibawa setiap game, setiap saat, setiap masa dapat main. Memang benda ni berulang. Kita tak boleh, ini soal integriti. Kalau nak pergi melancong ke luar negara bersama kawan-kawan, pakai duit sendiri. Jangan nak pergi bercuti, nak pergi melancong, latihan melawat sambil belajar, nak bawa kawan-kawan yang memang betul-betul rapat, seronok ke luar negara, you pakai duit sendiri, jangan pakai duit Malaysia. Dia bawa betul-betul yang member yang memang boleh tepuk tampar, baik, boleh buat prank sama-sama. Tapi sepatutnya dia bukan marah pasal prank, dia marah, kau pergi berlatih lah dekat JDT, kau tak dapat main. Lagi nak prank-prank ke? Kita langsung tak ada profesionalisme, integriti memang sangat-sangat tak ada. Tan Cheng Ho pun tak pernah merungut pun. JDT letak player dia ke sebuah simpanan sepanjang musim, Tan Cheng Ho tak pernah merungut langsung. Awak? Oh, panas. Tapi kalau nak cerita tentang selection, siapa lagi nama yang mungkin boleh Tan Cheng Ho petik daripada liga? Bila tiada langsung player Terengganu, Desmond Hakimi, lepas tu Penang punya player Al-Hafiz pun tak bawa. Bukan kerana Hakimi Abdullah Terengganu, Daniel Ashraf Pulau Pinang, dua-dua jaringkan gol, sangat cantik, main sangat lincah, main 90 minit. Main 90 minit tu yang penting. Alasan tiada minit permainan di peringkat kebangsaan. Sumari tak pernah bermain, jarang main dengan JDT, sekali-sekali dapat main memang boleh. Dia starting first half memang boleh. Dia boleh buat gerakan, masuk second half lemau. Itu maksudnya. Sapawi nak sepak pun tak boleh. Macam mana nak bawa? Nak sepak pun tak boleh. Safawi di JDT adalah watak utama sebenarnya, tapi baru-baru ni dengan situasi injured, situasi luar negara, jadi memang nampak ada masalah fitness waktu lawan dengan Bahrain tu. Jelas kali ini bukan Safawi yang kita kenal tahun lepas kan. Okey. Masih Tan Cheng Ho kali ni kena ubah dengan kedatangan Kools ataupun maintain dengan formasi 4-3-3 tu. Macam mana? Formation pada saya okey, tapi apabila sesi latihan, sesi friendly dah tengok memang wing tak boleh perform. Kalau kata Wilmy Di Paula tak ada di depan, tak ada siapa nak tanduk, better buat apa? Main wing. Baik kita serang je terus daripada tengah. Itu maksud. Dan formasi cadangan saya lah. 3 defend, 2 wing back. 3 defend termasuk Kools. Ya, termasuk Kool ataupun tak termasuk. Pasal kita ada lagi Dominic Tan apa semua dalam tu. Sebenarnya Junior Estal ada. Irfan. Betul. Kita ada 3. Pasal kita nak secure. Kalau dapat 1 point ataupun kita nak menang. 2 wingback. Wingback yang naik sampai atas. Dia lah wing. Pasalnya kalau nak kata kualiti Sumarih dengan Matthew Davis, saya Matthew Davis lagi banyak cross ball daripada Sumarih. Setuju. Matthew Davis lebih baik ambil wingback terus. Wingback Corbin Ong. So bila letak 3 defend, 2 wingback kita ni tak perlu nak terlalu concern pasal bertahan. Dia akan boleh lebih force kepada menyerang. So kita tak payah pakai wing. Bila kita bawa wing, semuanya tak ada minit bermain, kita main tengah je lah. Pasal hari tu kita boleh kontrol tengah. Wing tak follow pun. Okey, maknanya kita compactkan tengah. Mat Don. Betul.
Saya suka Syamil Kutiaba dengan Azam, dua-dua defensive midfielder. Oh, kita main dua defensive midfielder. Jadi kita main counter attack. Okey, faham. Counter attack, dua attacking midfielder. Liridon letak kat bawah, dia tak boleh buat apa. Dia dah lah pemalas. Dia tak nak pergi kejar bola dekat bawah. Dia passing keeper tu pun sebenarnya dah satu daripada mistake juga tu. Dia bukan player yang duduk di bawah. Dia bukan defensive midfielder. Kenapa tak letak dia bantu striker ke atas? Dia dan Brandon Gunn ke atas. So dua attacking midfielder, satu striker, dua wingback. 5-2-2-1. Ya betul, 5-2-2-1. Oh, menarik. Anytime boleh tukar. Position tu buang seorang tengah, masuk ke wing kalau nak serang ikut tepi. Kalau kita tengok defend tepi dia lemah, kita serang ikut tepi. Kita nak tukar formation second half boleh, kita nak tukar formation minit 60 boleh, kita nak tukar formation last minute pun boleh. Tak ada masalah. Bagus juga formasi compactkan tengah dengan 4 orang player dan Syamil Kutiaba dan Azam boleh jadi tackler dekat situ sebab kita tak ada player yang secara legendarinya bertaraf Azizul Abu Hanifah, Yap Wailun yang macam itu punya intelligent dekat tengah. Jadi kalau kita tak ada player yang macam tu, kita compactkan 4 orang dekat tengah, rasanya idea yang menarik. Betul, pasal Brandon Gunn dengan Liridon daripada okeylah Liridon main kat Newcastle pun simpanan juga sebenarnya, tapi sentiasalah dapat main, setiap game dia akan diturunkan. Cuma Liridon bermain sedikit ke atas. Okey, faham. Brandon Gunn pun kalau tengok di Perak, dia bukan defensive midfielder, dia main sedikit lagi ke atas. Ikut jaringan Liridon dan Liridon waktu di Kedah lah, kita ambil Liridon waktu di Kedah dan Brandon Gunn waktu di Perak, scoring diorang adalah skor yang menyelamatkan pasukan. Setuju. Pasal diorang anytime, anywhere diorang boleh skor gol. Shoot long range, passing, boleh buat gerakan yang mengejut, 1-2 yang cantik. So kita bagi dua ni betul-betul strike force untuk ke depan. Bukan kenapa, okay fine, kita dah lama sangat main dengan ada wing. Cuma sekarang wing kita tak cukup kuat tak cukup fit untuk game ni. Kita terpaksa sacrifice. Dia tak ada isu Sapawi baik dengan Tan Chen Ho, Sapawi mesti main setiap game kecuali Sapawi patah kaki. Come on, sekarang modern football, you tak fit, you tak boleh main. You tak cukup minit bermain, you tak boleh main. That's all. Apa yang jadi pada dua perlawanan persahabatan bukti apa yang saya cakap ni betul. Setuju. First half main macam wow. Ini apa ni? Ni kelab Sepanyol ke apa ni? Tapi waktu tu kena faham tau. Waktu main kat tengah tu, wingback terlibat, wing tak terlibat. Betul. Kita nampak Matthew Davis memang betul-betul man of the match performance. Betul. Jolok aja ke wing, bola mati. Jolok aja ke striker, bola mati. Jolok aja ke ni, bola mati. Jadi kita terpaksa main separuh padang, patah balik. Separuh padang, patah balik. Pasal kita punya wing dan kita punya striker tak fit. Tak boleh kejar bola, nak passing pun rasanya player pun boleh rasa. Kita ada Azam Aziz yang main full 90 minit punya player. Kita ada Brandon Gunn pun di Selangor main 90 minit punya player. So Liridon cara latihan di Australia walaupun dia tak main 90 minit tapi dia main setiap game. So kita gunakan yang betul-betul dapat main ni. Syamil Kutiaba kena bagi tahu sikit, bisik kat telinga dia, kamu secure dulu, jangan bagi orang gol, baru kamu tolong cari gol. Dia dah jadi Asen dah jadi striker tu. Tak apa, dia bagus. Orang macam tu, work rate yang macam tu bagus, tapi cuma second half dah tak boleh lagi. Syamil Kutiaba tiada minit permainan dekat JDT, second half tak boleh lagi. So itu memang kita kalah dengan Bahrain kerana mistake, tapi jelas sangat fokus hilang, ketahanan mental hilang, semuanya hilang. Harap-harap benda ni tak berulang lah lawan dengan UAE. Okey, dengan UAE, fizikal akan menjadi penentu dan ada 2-3 orang forward UAE yang sangat bahaya dari segi speednya.
Vietnam pula dia dangerous dari segi yang berbeza, memang teamwork punya team. Thailand adalah technical dan intelligent punya team. Approach berbeza setiap 3 perlawanan ni ke atau macam mana? Kena approach berbeza. Kena dengan UAE kita kena sedar diri. Maksudnya kita kena secure bertahan dulu. Jangan buat mistake. Yang paling penting adalah kena boleh score gol. Kena tajamkan dulu. Isu dia sekarang, okey, kita buat 2 mistake, kita bolos 2 lawan dengan Bahrain. Tapi kita kecoh panggil Dion Cole. Kononnya nak mempertahankan tinting negara. Dion Cole pun datang, seronok dapat jersey. Pemain ke-26. Faham, kita faham benda tu. Tapi itu mistake. Isu dia sekarang, kita tak boleh skor gol. Isu dia sekarang, kita tak boleh sentuh langsung gawang lawan. Itu masalah utama sebenarnya tim Malaysia. Semua orang bincangkan tentang pertahanan. Okay. Mistake is a mistake. Kita boleh tukar player, tukar junior style. Okey, kalau kata keeper tu gugup, walaupun dah lama main gugup, kita tukar keeper. Tak ada isu. Tapi masalahnya sekarang, kita tak boleh skor gol. Memang ada point yang jelas dekat situ, sebab kalau kita draw 0-0 pun ketiga game ni, kita ada chance untuk tersingkir juga. Betul. Jadi kita paling kurang daripada 3 ni, kita kena curi juga 5 atau 6 point daripada 3 game ni paling kurang. Betul. Okey. Kalau kita tengok tadi kita sembang tentang Syafiq yang tak dapat main, Ahya yang tak dapat main. Okey. Pendapat peribadi, adakah import mengganggu perkembangan striker atau forward di Malaysia? Kita punya top scorer Ifedayo Olusegun, Bergson Da Silva, JDT, Kepah Sherman, top 5 pun memang semua import. Mengganggu atau tak? Pada aku dia ada pro and con. Dia boleh cakap macam ni. Kenapa kalau tak bawa striker import, player Malaysia takkan boleh belajar. Okey, tapi kita kena berbalik kepada apa yang kita tengok. Bukan semua import yang dibawa masuk ke Malaysia berkualiti. Kita ada player yang bagus. Kita tak boleh nafikan Syafiq Ahmad player yang bagus. Syafiq Ahmad di Kedah dibagi peluang main. Dekat JDT tak dapat peluang main. Kalau nak kata menyalahkan player import menidakkan peluang player tempatan, sebenarnya betul, tetapi ada pro dan con dia. Kita perlukan player import, tapi dalam masa yang sama pada aku dia macam dia macam telur dengan ayam. Perangai menyimpan player-player Malaysia dalam satu tim yang sangat ramai sampai semua jadi reserve ni, apa cerita ni? Dia sebenarnya tak ada teguran ataupun tak ada rasa tanggungjawab daripada semua pihak. Itu je. Okay, benda ni tak ada masalah. Bayern Munich simpan semua player Jerman satu ketika dulu. England pun dulu mesti ambil top 4 je player dia. So daripada Spanyol pun dulu 2 tim aja wakil Spanyol. Sama aja, cuma rasa tanggungjawab tu. Kamu nak kumpulkan semua skuad kebangsaan dalam satu tim, kamu kena pastikan ada peluang bermain. Kalau tak ada peluang bermain, loan. Dengarnya untuk musim baru ni Hazwan Bakri dah minta keluar untuk di loan kan, kemungkinan akan ke Melaka. Itu pun Tak Cheng Ho panggil juga walaupun tak dapat main. Iyalah, itu masalahnya. Kita ada player tu, tapi Tak Cheng Ho langsung tak nak buka mulut. Sebab tu kita cakap, kamu ni sebenarnya nak bawa kawan-kawan kamu pergi bercuti ke apa? Kamu ada senarai nama kawan kamu. So, kamu buka buku phone, kamu ambil, kamu call balik semua kawan kamu. Kamu check kawan kamu ni berapa minit bermain, kawan kamu ni berapa minit bermain. Sebab tu kita cakap ini adalah tim pilihan Tak Cheng Ho, bukan tim kebangsaan Malaysia. So sampai bila benda ni akan berlaku, akanlah tak ada rasa tanggungjawab kepada tim kebangsaan.
Sebenarnya bukan Hazwan Bakri aja punya masalah. S. Kunalan pun masih ada dekat situ. Syazwan Andik pun masih ada dekat situ. Ahya Rashid jangan dilupakan. Haraplah Daniel Amir dan Ramadan Saifullah ni nampak bermula daripada sekarang supaya diorang boleh membuat mungkin keputusan yang betul, sebab sayang kalau diorang tak dapat main. Dua budak muda ni. Sebab Ramadan Saifullah tu kalau nampak dia punya prospek memang sangat bagus lah. Itu isu yang kita tengah sembangkan. Kita bukan nak hentam Tan Jin Ho, tapi kita tengok dia langsung tak nak ambil tanggungjawab ni sebagainya. Dia langsung tak buka mulut. Dan player yang duduk di reserve JDT, macam aku, kalau kata dapat jadi pemain JDT, aku duduk di bangku simpanan, bagus sonok. Gaji besar. Facility world. Dapat main Malaysia. Dapat main Malaysia. Cuba kalau kata Akhil Rashid tu tak dibawa main Malaysia. Alasan tak dapat bermain kerana you tak dapat perform minit ni. Kalau dia seorang fighter, dia akan minta keluar daripada JDT. Setuju. Syafiq Ahmad tu kalau seorang fighter, dia akan keluar daripada JDT. Termasuk Hazwan Bakri, dia akan minta keluar. Tapi problem dia, player pun satu hal, sonok sangat dengan kemewahan. Tan Jin Ho pula memang tak berdiri. Dia dah ada buku senarai nombor telefon kawan-kawan dia. Layan yang 2019. Dia tak ada buku baru untuk 2001, tak ada. Masih guna lagi. Sure. Bila ditanya dekat TV pun, still lagi jawapan dia adalah, kita keserasian. Woi, main 20 minit pertama cantik lah. Lepas tu tak boleh main langsung. Dia tak ada nombor telefon ni. Hakimi Abdullah, Daniel Ashraf, Alif Haikal. Rasanya dia tak ada nombor telefon budak-budak ni. Kalau nak, dia dah ada grup WhatsApp. Kalau dia masukkan budak baru, dia kena keluarkan grup WhatsApp. Grup WhatsApp nanti akan komen. Akan marah dia. Kenapa aku tak dapat? Dia itu isu dia. Integriti dan profesionalism. Kat Malaysia sangat-sangat teruk benda tu. Okey, kita dah cakap pasal Tan Jin Ho ni dah banyak kali. Boleh tak kita sentuh sikit tentang naturalisasi, Zul? Ada yang tak berapa nak faham. Naturalisasi dekat Malaysia ni dia ada dua. Dia warisan dan naturalisasi bermas tautin. So untuk pengetahuan umum, bermas tautin hanya ada dua je kan. Di Paula, tiga. Di Paula, Liridon dengan Sumarif. Kita baru ada tiga je naturalisasi. Corbin Ong warisan. Dayan Kurus warisan. Dayan Kurus warisan. So sebenarnya pada saya tak ada isu benda tu. Matthew Davis pun Malaysia sebenarnya. Ya, Malaysia. Warisan juga. So dah nampak tim kebangsaan tu memang berada di tempat yang betul pada waktu yang betul dan ada player core dia. Yang paling penting core dia. Waktu Malaysia gemilang dulu pun sebenarnya dia ada core dia. Tukarlah yang sub. Sub boleh masuk tukar. Tapi isu dia sekarang yang sub pun tak ditukar. Core kita dah ada. Kita dah ada Corbin Ong. Okeylah, Aidil dapat juga main. Faizal Malian dapat main. Kita suka Corbin Ong dapat main dengan body, laju apa semua, crossing. Lepas tu kita suka Azam Aziz. Memang dapat bermain dekat anchor dekat Pahang. Walaupun Pahang macam mana pun kita tak peduli. Tapi dia dapat anchor dekat Pahang. Brandon Gunn, playmaker dekat Selangor. Ya, betul. Walaupun Selangor kejap okey, kejap tak okey. Tapi dia playmaker dekat Selangor. Dia berada 90 minit. Dia boleh merasa tekanan setiap game 90 minit. So kita ada anchor tu. Tapi isu dia sekarang, yang value added yang lain ni tetap ikut grup WhatsApp yang dah sedia ada. Hari ni nampaknya kita sedap bercakap tentang Harimau Malaya. Okay. Akhir kata kita dah berada di tempat yang betul. Sepatutnya kita dah jadi gegasi Asia Tenggara. Tapi kita asyik berhenti separuh jalan. Kenapa? Kerana benda yang sama. Integriti dan profesionalism. Kita tak tahulah
Tan Chin Ho bukan tengok kot video kita ni. Kalau siapa-siapa yang kenal Tan Chin Ho, tolong forward kan. Ajak dia podcast sekali pun boleh. Kita tanya dia depan-depan. So kita harap benda ni, ini adalah pengakhir je lah. Tapi saya positif. Aku masih beli lagi baju Malaysia ni. Pasal Malaysia getting better and better. Tapi masalah yang lama still ada. Hopefully menjelang 2-3 tahun lagi dah tak ada langsung lah benda-benda yang klise macam ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.